Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penazir, imam, jawatan kuasa dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini Rabu, esok kita sudah masuk hari Khamis, puasa sunat yang akhir untuk bulan Syaban, ya. Puasa sunat yang akhir untuk bulan Syaban. Dan insya-Allah pada 2 bulan malam kita dah mula tarawih, insya-Allah 2 bulan malam. 3 bulan kalau tak ada apa arahnya kita akan berpuasa. Namun nampaknya kerajaan akan melihat anak bulan pada hari Jumaat. Malam tu dia akan istihad. Kalau nampak anak bulan, hari Sabtu dia puasa. Kalau tak nampak, dia akan istihadkan hari Ahad puasa. Tetapi macam kita biasa tengoklah di Malaysia ni, boleh kata tak pernah jumpa, tak pernah nampak lah anak bulan. Jadi bila tak pernah, bila dalam persidangan ulama beritahu sekiranya bulan tak nampak, maka akan digunakan hisab. Hisab itu perkiraan falakiah. Kalau mengikut falakiah, Ahad. Jadi nampaknya di Malaysia ni nampak macam dah gitulah falakiah. Tapi kita tidak meninggalkan perintah Rasulullah untuk mengintai anak bulan. Itu akan dijalankan, insya-Allah. Jadi bermakna hari ini Rabu, esok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kita dah melaksanakan ibadah. Tapi malam itu kita dah melakukan ibadah Ramadan namanya. Bila Ramadan itu masuk, bulan Ramadan itu masuk pada ni Maghrib. Maghrib hari Ahad, Maghrib hari Sabtu tu, insya-Allah, ya, kita dah dalam bulan Ramadan. Jadi apa juga hikmah, faedah, manfaat Ramadan itu sudah mula dikira pada semua umat Islam, ya. Jadi bagi meyakinkan kita untuk melaksanakan ibadah itu, mari kita ulang kaji secara laju-laju. Kerana semua orang nak mengaji di sekolah, kan, di sekolah kebangsaan belajar, di sekolah agama apa lagi, kemudian di maktab-maktab semuanya akan belajar, di masjid tak berhenti-berhenti ulama mengupas. Ya. Hari ini kita tidak cadang nak ngupas. Kita nak baca sekali lalu aja. Akan hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu kita buat secara lalu aja. Mungkin tak menarik sebab menuntut ilmu cara ini tak menarik. Dia tak ada kupasan. Dia lebih kepada kita ulang kaji. Ulang kaji ni, jalan ni kalau tak dilalui dia semua. Jadi kalau ada lalang-lalang kan kita cabutlah supaya kita senang yang lalu, okay? Jadi pertama sekali, ya, kita pergi kepada syarat wajib puasa. Agaknya syarat wajib puasa ni, kita ni termasuk ke tidak orang yang wajib puasa? Mari kita tengok, ya. Saya berpandukan kitab Asas Fardu Ain ni, ya, yang dikeluarkan oleh kata pengantarnya oleh Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Semua orang tahulah, Mufti Wilayah Persekutuan. Dia dah ringkaskannya, ya. Saya tengok sini. Syarat wajib puasa, ya. Pertama, hendaklah dia seorang beragama Islam. Wajib. Jadi kalau kita orang Islam, maka kita dah termasuk, ya. Yang kedua, seorang yang mukallaf, iaitu mukallaf itu dua, ya. Pertama baligh, kedua berakal. Baligh itu cukup umur, kemudian ada akal lah, boleh berfikir, buat baik. Jadi dua. Bila sebut baligh itu, baligh dan mukallaf. Mukallaf, baligh, berakal, ya. Jadi artinya kalau akal tak sampai, maka dia tak wajib puasa. Maka masuk ke kita kira tahu ke kita sepir 2 kali 1, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Kalau hafal itu, kita wajib dah puasa, ya. Tahu kita kalau manjat pokok juga boleh jatuh mati. Tahu kita, takutlah kita, kan. Itu artinya itulah yang dipanggil berakal. Berakal gitu, ya. Jadi masuk.
Ketiga, hendaklah dia suci daripada haid dan nifas. Ini bagi orang perempuan. Ya. Keempat, hendaklah dari kalangan orang yang bermukim. Bermukim. Kalau dia digesek ni, dia ada digesek ni. Bila dia keluar dari gesek, dia tu dipanggil musafir dah. Kemana dia nak musafir? Kalau musafir tu nanti ada pelajaran yang musafir, tapi kita sebut itu je, mukim. Mukim. Kalau musafir ada hukumnya lain. Ya, kita sebut mukim, ya. Hendaklah memiliki tubuh badannya yang sihat. Ini apa nama pengarang ni, menulislah tubuh badan yang sihat. Artinya doktor mengesahkan dia boleh berpuasa, tidak mencacatkan apa-apa, apa nama tak makan yang boleh menyebabkan sesak nafas dan sebagainya kan. Itu pasalnya. Kalau sakit kena dapat nasihat doktor lah. Ya, dapat nasihat doktor. Kalau doktor kata awak ni elok jangan puasa kerana ini. Itu kita boleh pakai. Boleh pakai. Tapi kalau tak nak pakai pun tak apa. Artinya dah ada lah apa nama rukhsah. Kemudahan tu dah ada. Kalau kita pergi jumpa doktor biasanya, saya cadang pun pakcik jangan puasa pakcik ya. Dia dah cakap macam tu. Artinya kita dah boleh pilih lah. Kalau almarhum mak saya dulu tak hendaknya dia cakap doktor tu nak puasa juga kata dia. Itu orang punya kekuatan anulah kan. Jadi itu dia 5 perkara syarat wajib. Jadi masuk tu kita tidak, siapa yang hukum tu? Kita hanya ialah. Tak ada pula hakimnya pergi jumpa seorang-seorang dengan hakim ke awak Islam ke tidak, tak ada. Sendirilah. Ya, itu dikatakan syarat wajib puasa. Baik. Yang itu juga balik semula dalam ini disebutkan syarat sah puasa pula. Tadi wajib, syarat sah pula. Sah ni puasa tu. Puasa ni ada yang tak sah. Kalau tak sah bermakna tak mengikut apa nama rukun syarat-syarat tadi, maka dia jadi tak sah. Apa dia? Hendaklah seorang yang beragama Islam, maka tidaklah sah puasa orang kafir. Orang kafir kalau dia puasa je lah. Dia tak adalah sah. Puasa dia itu seperti mana seorang Islam berpuasa. Jadi puasanya tu hanya dia dapat kesihatan, dia dapatlah. Kemudian orang Islam suka dia, muji dia, dapatlah dia. Tapi tidak sah puasa itu kalau dia bukan Islam, ya. Yang kedua, hendaklah seorang yang berakal. Oleh itu puasa kanak-kanak yang sudah mumayyiz dikira sah walaupun tidak diwajibkan lagi. Kanak-kanak, ya, kanak-kanak dia sebenarnya belum balik, belum berakal, tapi dia sah puasa dia. Walaupun dia belum balik berakal, tapi dia sah puasa dia. Ya, itu nak disebut sana. Hendaklah suci daripada haid dan nifas. Tadi ulang balik. Keempat, hendaklah berpuasa pada waktunya, iaitu bermula ketika terbit fajar subuh hingga terbenam matahari. Itu waktu dia. Jadi baru sah puasa tersebut, iaitu kita start puasa itu, start tak makan tak minum itu bermula daripada terbit fajar subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal, stoplah semua makan-makan. Kalau ada lagi dalam mulut, keluarlah. Tetapi saya dah sebut dulu, Imam Syafi'i ada imsak nama dia. Apa dia imsak? Imsak itu nahan diri daripada makan dan minum 10 minit sebelum masuk waktu subuh, iaitu berhati-hati. Ada orang nak buat 3 minit lagi lah, ada orang nak buat seminit lagi, itu pulang. Tak ada jadi salah apa-apa. Tapi sunat kita bersiap 10 minit sebelum tu kita dah kemas-kemas lah, gigi-gigi kita dah berkumur semualah. Itu yang baik sekali, ya. Baik. Kemudian apa nama ni, tu tadi syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Ya, kalau ada apa-apa nanti nak soal-soal, kalau ada yang siapa boleh interrupt aja saya. Tanya, angkat di tangan, ya. Baik. Rukun puasa. Rukun puasa. Ini rukun puasa. Puasa itu apa dia? Dia ada rukun dia. Ya. Ibadah puasa terdiri daripada 2 rukun. 2 rukun. Ya. Pertama, niat puasa, iaitu berniat untuk melaksanakan puasa pada waktu malam. Jadi berniat itu mesti malam. Bila start daripada lepas maghrib ni, lepas je assalamualaikum dah habis, kita boleh berniat.
Niatnya waktu malam. Sampai bila? Sampailah imsak tadi. Sebelum subuh kita boleh berniat. Apa sekurang-kurangnya? Mak, esok saya nak puasa lah mak. Kita dah bercakap kan? Mak, esok saya nak puasa. Hati kita kata esok nak puasa. Sudah niat itu. Tapi yang sempurna, nama itu Sauma Madin an adai fardi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ada orang kata nama itu Sauma Madin an adai fardi syahri Ramadana. Terulang. Tapi yang penting cakap Melayunya, sahaja aku puasa esok. Tapi masa kita sekolah kan, sahaja aku puasa esok hari, menunaikan fardu Ramadan tahun ini. Ini nak pesan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tahun ini ya, sebab dia ada qada tu. Jadi oleh kerana itu niatnya dalam bahasa Melayu. Tetapi yang bahasa Arab tadi untuk untuk rasa yakin, nama itu Sauma Madin an ada. Biasanya nampaknya lepas dia sembahyang tarawih, nak balik itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawai itu Sauma Madin an ada. Jadi takkan lupa lah. Kalau yang datang masjid tak lupa lah. Yang rumah tak tahulah. Tapi kalau dalam masjid insya-Allah. Biarlah lepas maghrib buat sekali, lepas isya buat sekali, lepas tarawih buat sekali. Sebab lepas isya ada yang tak tarawih. Lepas tarawih ada kadang-kadang ada sikit aja orangnya lagi, maka kita buat tu tak apa. Niat berulang-ulang kan, sunat berulang-ulang. Jangan kata tadi dah sudah kan, tak payah lagi dah. Sehingga kan kalau kita dah sembahyang rumah, kemudian kita datang ke satu tempat orang sembahyang jemaah, kita masuk sembahyang balik. Apa maksud tu? Boleh ke tidak? Boleh. Jadi buat hal-hal baik ni tak ada jadi halangan-halangan yang kata tadi saya dah sembahyang rumah, tak payah sembahyang lagi, tak boleh. Boleh begitu. Jadi sunat niat ini boleh banyak kali. Tapi jangan nama-nama dah lepas sembahyang subuh nama itu Sauma Madin tak boleh pakai. Itu tak boleh. Sebab niat syarat syarat rukunnya ialah niat pada waktu malam. Baik. Kemudian ini ada satu lagi, bersalahan pendapat untuk menyiapkan diri supaya kita berniat malam yang pertama tu kira sebulan punya kita dah ikat. Pasal apa? Sebagai manusia kita takut kalau kita terlupa, ada satu malam terlupa, maka kita tambah sahaja aku puasa esok hari, menunaikan fardu Ramadan tahun ini dan sekaliannya. Tambah dan keseluruhannya dan sekaliannya dan semuanya. Tak apalah. Berarti maksud hati kita tu, aku niat malam ni, sebulan ni aku puasa. Pasal apa? Ini kita pakai mazhab lain. Bersandar pada mazhab lain. Tapi jangan bila bersandar tak payah buat mazhab kita. Jadi mazhab yang kita pakai sandar tadi ialah kerana kalau ya. Kalau maka kita dah selesai. Tapi kalau tidak nanti Allah nanti tak mengingatlah. Itu kita takut tu. Jadi sebab itu teknikal dia panggil. Ini puasa ni, ibadah ni teknikal. Teknikal tak betul, maka dia tak pakai semua sekali. Itu yang takut tu. Kan? Tiba-tiba kita tak ada berniat. Sebab itu niat ni kira wajib, maka imam lah, bilal lah, selalulah ingatkan. Dah niat tak apa. Itu mengingat-ingatkan kawan sebulan-bulan Ramadan ya. Baik. Yang kedua, tadi rukun yang pertama niat pada waktu malam. Yang kedua, menahan diri daripada setiap perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan puasa. Apa dia perkara yang merosakkan puasa ni? Nanti kita akan tengok pula apakah perkara yang membatalkan puasa. Membatal, ya kan? Yang membatal. Jadi maksudnya start daripada masuk aja waktu subuh, kita dah tak boleh lagi, kita kena tahan diri kita. Dan apa yang kita tahan? Makan, minum, dah ada benda-benda lain lah yang dilarang ya. Tapi kalau nak tinggi lagi pangkatnya, kita punya tu pangkat puasa itu ada 3 kan, ada 3 peringkat. Satu, hanya puasa tahan makan dan minum. Kedua, puasa dia
makan dan minum ditahannya, kemudian dia menahan pula dia menahan pula umpat-umpat apa semua ini. Tetapi ada satu lagi yang ketiga tu, menahan makan minum, menahan cakap-cakap yang tak ada Tuhan, dia pula berpuasa. Hatinya pun bukan puasa sekali, hati dia pun berpuasa sekali. Ini sampai tahap ketiga. Jadi puasa ni ada 3 dia punya pangkat. Ya, itu jadi ada 3 pangkat. Baik, saya pergi tengok, dah lama tak, rasa saya dah lama tak dengar ni. Ya, mari kita pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti kata telan Elio pula batal puasa kan? Baik, mari kita tengok balik. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Itu dah dicakap sekali tadi lah. Kalau dah makan minum, apa puasa pula? Ya tidak. Jadi puasa, ya, puasa yang membatalkan puasa, bila makan dan minum terbatallah puasa itu. Kecuali yang sebut tadi dengan sengaja. Tapi ya, tiba-tiba orang tu dia dah makan dan minum, baru ada orang nyedar, kau tak puasa ke? Alah, kata dia, keluar lah yang dalam mulut tu, rezeki dia lah. Kan? Rezeki dia lah itu dapat makan. Tapi betul lah, bukan sebut kuat. Masa kecil-kecil tu selalu buat. Janganlah dibuat-buat dah besar-besar tua ni, jangan sekali-sekali lah ya. Ada yang nampak lain dia buat balik, tapi tak puasa punya. Kan? Di luar macam-macam dibuat. Ini dipanggil, orang ni dia beriman kepada bini. Dia beriman kepada bini. Pasal apa? Nampak bini kan susah. Dia tak tahu Allah tu kan, segala-gala. Tapi dia beriman. Dia takut bini dia pun. Atau saya kesian bini saya nak masak rumah tu. Jadi saya kalau tak puasa di luar, balik lebih letih dari orang puasa lagi. Mengangkat tangan atau apa lalu. Itu jangan dibuat lah ya. Janganlah dibuat itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Iaitu apa dia rongga-rongga yang terbuka yang memang dah ada dalam badan kita ni? Dia sebut situ hidung, telinga, mulut, perut dan dubur. Saya kata saya tak terang lah tu. Semua kita tahulah apa yang dia cakap tadi. Dia sebut 5, iaitu lubang-lubang yang memang dah ada dekat badan kita ni. Tak boleh dimasukkan sesuatu. Sebab itu ngurui hidung pun bahaya tu. Jadi kalau ngurui pun ada pula ulama sebut boleh sampai kalau kita tengok nampak tang mangga itu je boleh. Ya. Jadi kita cadangkan korek hidung dengan telunjuk besar. Jangan telunjuk kecil ni masuk dalam telinga. Itu disebut memasukkan sesuatu. Dia ada ulama sebut mata tu rongga juga sebab masukkan air kan. Dia ada juga masuk ya. Baik. Kita pakai yang ini, iaitu memasukkan benda dalam rongga terbuka. Bila sebut rongga terbuka, ada tak terbuka? Nanti itu banyak bahasnya. Injek. Ini bukan masuk pada rongga terbuka. Kan? Ini namanya untuk perubatan. Misalnya insulin, orang kencing manis. Ya, orang kencing manis eloklah buat malam. Tetapi dia tak apa sebab dia tidak membatalkan puasa. Sebab insulin tu bukannya berkaitan dengan lapar, tetapi dia kalau tak tahu insulin dia boleh pingsan. Ini kan disebut pasal darurat ya, darurat. Ini mesti ingat ya. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Iaitu orang suka korek ini semua muntah-muntah, tak boleh. Muntah dengan sengaja, iaitu memasukkan jari ke dalam mulut sehingga ketekak untuk muntah ataupun melihat sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ia muntah. Ya, tapi ujungnya mesti disebut sengaja. Sengaja muntah. Jadi kalau muntah sakit, muntah itu lain cerita. Ini muntah, sengaja-sengaja muntah ya. Keempat, melakukan persetubuhan dengan isteri sengaja di siang hari bulan Ramadan. Itu dia bukan saja batal, itu dia kena apa lagi? Ingat tak apa istilahnya? Ingat? Sebut apa dia? Ingat dia.
Ngaji lama dulu tu kifarah namanya tu. Kifarah ni, ingat ya apa kifarah? Kita terus masuklah apa kifarah? Hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan tu 60 hari, pada hari yang ke-39, hari 39 kita tak puasa, patah balik belakang. Jangan main bila disebut berturut-turut, dia tak boleh langsung cuti sehari. Itu dia. Itu ni nama kifarah. Ya. Jadi yang kedua, biasalah yang satu lagi tu ada memerdekakan hamba sahaya. Dia tak ada dah. Itu zaman dulu ada hamba sahaya ya, yang tak bergaji, dibagi orang hamba abdi. Kalau ada itu dia dulu. Kedua, puasa. Yang ketiga, kalau tak ada juga, tak mampu, maka dia kena membagi makan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Ada ulama mengatakan seorang tu secupak. Secupak tu katanya RM1.80. Itu tak tahu harga bila. Kami nak tanya lah secupak. Cuba tanya kat kedai ada secupak berapa kilo. Dia kata 500 gram, 517 gram gitu. Itu secupak. Ya. Jadi secupak kita kira harga dia kali 60. Kalau kali 60. Kalau RM2 secupak, kalau kali 60 RM120. Masih kira murah juga lah. Kalau dah kena 2 bulan berpuasa tadi, ya Allah. Tapi pilihan itu mula dengan memerdekakan hamba, kedua puasa 2 bulan berturut-turut, ketiga baru yang itu. Dan biasanya orang buat yang bagi makan juga. Tapi apa kerja orang ni, heran kita lah, kan? Itu pasal dilarang nikah bulan Ramadan, kan? Dilarang nikah dekat-dekat bulan Ramadan. Bukan dilarang tu kerana tak boleh, haram dah. Pasal takut inilah. Takut ini ya. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Kelima ni orang lelaki mengeluarkan air mani secara langsung dengan sengaja, sama ada dengan tangan atau bercumbuan. Ini ya, kita bayar terang ya. Keluar darah haid bagi orang perempuan, hilang akal disebabkan gila, pengsan atau pemabuk di sepanjang hari bulan puasa. Janganlah mabuk sekejap je. Mabuk sekejap je lah batal puasa. Tak, sepanjang hari. Janganlah gitu ya. Saja je nak dah pening sikitlah hari ni, tak apa-apa. Mabuk dah pening. Tak boleh ya. Ke-8 ni teruk sangatlah murtad. Kalau murtad ni wal-iyazubillah. Bila sebut orang panggil murtad, kita kena sebut dalam hati kita wal-iyazubillah, barang dijauhkan Allah. Itu berarti wal-iyazubillah min zalik. Wal-iyazubillah, barang dijauhkan Allah min zalik. Min zalik itu min zalika, daripada hal ini. Ya, wal-iyazubillah min zalik, artinya kita minta Allah laknatullah, wal-iyazubillah min zalik, laknatullah, kan? Jadi itu dia. Kemudian yang ke-9, bersalin dan keluar darah nifas bagi orang perempuan. Ada. Itulah dia perkara yang membatalkan puasa. Rasanya tak ada menghafal lah, kita tak menghafal. Tapi kalau orang kita tahulah apa yang batal. Tidaklah menghafal. Dulu masa sekolah menghafal. Ustaz suruh sorang-sorang ke depan tu. Sorang-sorang. Zainal, baca. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dah orang lain pula menghafal. Tapi tak faham apa pun. Kan? Jadi baik, habis yang membatalkan puasa. Dah habis, kita dah lalu. Jadi sunat. Apa dia sunat-sunat? Tadi yang itu perkara yang penting sangat, kita dah pergi ya. Sunat dia. Antara sunat-sunat ketika puasa ialah menyegerakan berbuka puasa sebaik sahaja masuk waktu maghrib, yakni terbenam matahari. Janganlah nak membodik Tuhan lah. Ada pula dibaca tak apa-apa, subhanallah setengah jam. Orang dah azan. Jangan macam itu. Kepada-padalah ya. Yang dapat pahala sunat menyegerakan berbuka bila masuk waktu.
Jadi macam mana ni? Macam mana sebenarnya? Kan kita disebut 10 minit lagi kita dah patutnya sunat berada di depan makanan tu dah. Ngangkat tangan baca doa, kerana dikatakan di hujung puasa itu dekat nak buka tu makbul doa. Masa tu kita berdoa. Angkatlah tangan, cakap Melayu. Ya Allah, ya Tuhan, terimalah puasa aku, puasa anak aku, puasa isteri aku, puasa jiran aku, puasa jemaah-jemaah masjid kami. Angkatlah tangan. Sebab itu ialah waktu saatul ijabah. Dan disunatkan juga kita berada di depan makanan tu. Jadi, apa masalah kita sekarang? Masalah kita kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumna wa bika amanna. Dah artinya tak. Masa bila nak membaca doa? Sebab itu orang yang menjaga waktu, seminit lagi nak pukul, dia dah mengangkat tangan, ujung doanya tu Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga orang lepas buka baca. Jadi mana sebenarnya yang bagus? Dalam bab ini, berbuka itu yang sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbuka itu yang sunat. Jadi pandai-pandailah berdoa itu pada agaknya seminit lagi tu kita angkat, ataupun 30 saat lagi. Kan kita memang ada tu, pandai-pandailah kita buat ya. Tapi di mana pun baca doa itu akan dapat pahala kepada kita. Tapi sebenar-benar itu ya. Sebenar-benarnya adalah sunatnya apa? Cepat berbuka itu sunatnya. Doa itu sunat juga, tapi doa itu adalah supaya kita punya puasa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting berbuka segera itu ya, sunat. Masuk je waktu berbuka. Berbuka dengan buah tamar atau rutab, tamar basah. Ya, tamar basah ni buah tamar masak di pokok. Itu dipanggil rutab. Kalau di Mekah kita panggil rutab. Dia buah tamar masak di pokok ya. Yang buah tamar biasa yang kering tu dengan tamar terlebih dahulu kerana ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya manislah yang dimakan sikit tu. Manisan, macam manis-manis ya. Buah-buah lain pun boleh dimasukkan buah-buah juga, tapi ikut sunnahnya makanlah sebiji buah tamar dulu. Kalau suka makanlah 3, kalau suka lagi makanlah 5, suka lagi makanlah 7. Dan di Mekah ya, di Madinah yang datang berbuka tu dimakannya bukan main banyak tu buah tamar tu, semangkuk makannya. Lepas itu dia tak balik makan macam kita, lepas je berbuka kita balik makan ke hotel. Lepas tu baru pergi sembahyang Isyak. Dia tak balik-balik sampai tarawih nanti. Oh dia balik. Jadi memang dia makan tu cukup untuk dia, tapi dia dah biasa. Ya. Orang Melayu dia nampaknya habis je solat tu, doa minta angkat lagi dah balik dah. Tak makan. Ya. Itu. Jadi berdoa ketika berbuka puasa, jadi saya dah sentuh ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang popular. Ada lagi, jangan kata ada orang kita baca doa lain, ada di mana belajar. Tak boleh. Banyak doa ni. Tapi yang popular ini. Ya, popular ini ya. Tapi yang paling penting bismillahirrahmanirrahim lah ya. Keempat, sunat dia menjemput dan menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa bersama-sama, sekalipun dengan sebiji kurma atau segelas air. Saya biasa kalau duduk di Mekah tu nak berbuka ya, orang sebelah tu dia ambil buah tamar tu kan, lagi 2 minit nak berbuka tu, buah tamar tu dah dimasuknya dalam ni, dia dah cuci elok-elok, dia ambil air zam-zam, cuci. Lepas tu kan agak dalam 30 saat lagi dia bagi kita 3 biji yang dia dah cuci tu. Bagi orang ni 3 biji. Macam tu. Ria-ria pun. Itu tamar aja. Orang lain tak boleh dibawa masuk. Jadi saya melihat mereka sunnah itu dijalankan betul.
mengutamakan orang, bukan dia. Kan? Jadi kita digalakkan menjamu orang. Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, saya tadi janji tak ada nak tafsir, menyebutkan barang siapa memberi seorang berbuka puasa, maka dia yang membagi itu dapat pahala puasa orang yang dibaginya berbuka, dapat pahala puasa dia satu hari itu, sedangkan puasa orang tu tak luar pun. Walaupun kita dapat pahala, puasa orang tu tak luar pun, dia terus dapat pahala dia. Itu pasal orang, kalau di Madinah, sab-sab tu semua dah ada tuan. Sab-sab tu semua dah ada tuan, dah ada plastik masuknya dalam tu. Nanti bila sampai waktu, dah ada tuan yang membagi berbuka. Kita dah jauh lagi keluar daripada hotel kan, dah ada orang yang ditangkap tangan kita, bawa tempat dia berbuka. Jadi budaya dia jadi macam itu. Mekah tak ada macam itu, Madinah. Sebab Madinah ni perangai Nabi. Kan, di Mekah ni orang langkah-langkah orang. Kan, dia tak ada macam itu. Jadi kita pergi tadi kepada apa dia? Yang sunat-sunat. Sekali lagi, bersahur. Sahur bermaksud makanan yang dijamu atau dinikmati pada waktu sahur, iaitu di akhir malam. Ini di Arab macam itu. Orang sahur pun berjamu. Tapi kita di rumah kita sendiri ya. Jadi sahur, sunat sahur. Sahur tu sunat. Inna fisyahuri barakah. Sesungguhnya pada sahur itu ada barakah, kata Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, ada lagi sunat sahur tu. Apa dia? Ditakhirkan sahur. Takhirkan sahur agak dalam 15 minit lagi waktu nak imsak, baru kita makan. Ataupun setengah jam lagi nak imsak, kita makan. Kalau pukul 12 makan, itu bukan sahur. Ya, itu bukan sahur. Sebab bulan Ramadan ni tadi maghrib buka, lepas maghrib makan. Lepas makan kita dah sembahyang lah, lepas sembahyang murid. Lepas murid ngetih lagi. Pukul 12 makan sudah, tak jadi dah tu kan. Jadi dah 8.30. Jadi kita pergi akhir-akhirnya menjauhi perkataan dan ucapan yang sia-sia dan keji buruk seperti berbohong, mengumpat. Ini ada ni. Mandi hadas besar sebelum masuk waktu subuh jika malamnya berada dalam keadaan junub. Kesembilan, konsisten dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh seperti baca Quran, berzikir, bersedekah dan solat-solat sunat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sedekah yang paling baik. Baginda bersabda, sedekah di bulan Ramadan yang paling baik. Melaksanakan solat tarawih di sepanjang malam dalam bulan Ramadan. Beriktikaf ni duduk dalam masjid ya, dan bertadarus Al-Quran. Itu habis. Itulah dia sunat-sunat puasa. Saya fikir saya dah sampaikan secara lalu. Walaupun mengantuk-antuk mata kita, tapi telinga kita dengar. Oh, tak ada benda baru lah. Tak ada lah guru di bawah ilmu salah, tak ada. Itulah yang kita belajar dari dulu. Dan itu juga lah puasanya. Dan selamat berpuasa. InsyaAllah kita memegang puasa Sabtu, malam Ahad. Sama-sama lah kan ramai. Kita memeriahkan suasana Ramadan tahun ini. Kerana inilah tahun pertama selepas Covid, kita dapat balik semula. Katanya sudah khabarnya dah boleh rapat-rapat. Walaupun rapat-rapat, jagalah masing-masing punya keselamatan dari penyakit. Kalau keselamatan daripada ular ni semua tak apa, dah boleh ditutup semua ni. Dan penyakit ni benda tak nampak, jadi tutuplah. Dia penyakit ini dia akan masuk melalui hidung, melalui mulut, melalui mata. Sebab itu ada yang bertutup macam ini tu. Kita tak sampai ke situ nampaknya. Itu tu air ni dia. Jadi oleh kerana itu, kalau ada yang tak sihat, demam dan sebagainya, adalah boleh uzur lah dia yang ke bawah. Sebab takut dia dengan hal dia membawa orang ramai jadi susah. Jadi itu pun pahala. Ya. Tapi jangan sesaja demam pula. Ya. Demam pula. Kan? Jadi cuba kita berazam pada Ramadan kali ini kita akan tarawih 30 malam. Kalau 29 lah kita akan tarawih 30 malam.
Ya, kenapa? Sampai tidak kita Ramadan akan datang, wallahu a'lam. Banyak pada sebelum Ramadan ini banyak kawan kita dah ada kantor tempat apa nama abadi itu. Ya, jadi kita yang ada ni bertuah lagi. Gunakanlah sebaik-baiknya. Kerana di hujung bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, tetapi lagi yang penting ialah pada hujung bulan Ramadan itu kita dipanggil diampunkan segala dosa dan ditebus segalanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan beri peluang kepada kita untuk masuk syurga dengan sebab puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.